Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hayyakumullahu wa bayyakum dalam majlis bacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita tuan-tuan rahimakumullah, kita masih lagi dalam Kitabul Jami', dalam bab salat Kitabul Jami', dan hadis hari ini ialah hadis ke-114 ataupun 115 dalam setengah-setengah naskah. Berkata Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata laha illa dhalik aqimis salata li dhikri wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa suatu salat, hendaklah dia melakukannya saat mengingatinya dan tiada kafarah baginya selain itu. Lalu Nabi pun bacakan ayat Quran, wa aqimus salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Dari riwayat Muslim pula Nabi kata man nasiya barang siapa yang lupa. Man nasiya, dari riwayat Muslim pula Nabi kata man nasiya salatan. Nabi kata man nasiya salatan, siapa pun yang terlupa. Nasiya melupakan. Okey, nasiya tu lupa. Kan kita tengok nasiya. Nanti kita ambil highlight. Okey, nasiya. Nasiya maksudnya ialah lupa. Manasya, siapa yang melupakan satu salat. Manasya salatan. Au nama anha. Nama tidur. Fakaffaratuha, maka kafarahnya, penebusnya. Kafarah ni maksudnya penebus dosanya. Kafarah. Kan? An yusalliyaha, hendaklah dia menunaikannya apabila dzakaraha, apabila dia mengingatinya. Okey. Hadis ini ada banyak faedah. Okey. Pertama sekali al-awwal, kata al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, itu makna al-hadith annahu yulzimuhu as-salah idza kharajat anil waqti binaumin aw nisyanin wa takunu qada'an. Okey. Iaitu pertama sekali hadis ini menunjukkan bahawa orang yang tertidur daripada solatnya, okey, yang tertidur daripada solatnya, tak solat, okey, yang tertidur. Dan tidur solat ni dia ada kena perincikan. Kalaulah dia tidur sebelum masuk waktu, okey, dan dia
terbangun lepas asar, maka dia, maksudnya zuhur terlepas, maka dia tak berdosa, dia tertidur. Okey, kalau dia tidur lepas dah masuk waktu, dan dia yakin yang dia boleh bangun untuk solat sebelum masuk waktu asar, ataupun dia yakin bahawa ada orang kejut dia, ataupun dia suruh orang kejut dia untuk dia bangun. Kadang-kadang kita dah masuk zuhur tapi kita mengantuk sangat, kemudian kita solat, kemudian kita tidur, berdosa tak tidur ketika tu? Okey, kalau dia yakin bahawa dia tak boleh bangun, dia berdosa. Kalau dia tidur juga. Tapi kalau dia yakin dia boleh bangun, ataupun dia yakin ada orang kejutkan dia, maka dia tak berdosa ketika itu. Jadi perhatikan itu dalam masalah tidur dulu. Kemudian kalau dia tertidur pun, dia sampai waktu asar, okey, dia kena wajib salat zuhur tu juga. Dia wajib kena qada salat zuhur. Wajib dia melakukan salat zuhur bila dia dah terbangun tadi. Macam katakan dia bangun pukul 5.30, bangun lepas asar contohnya, maka wajib dia bangun-bangunnya dia kena salat. Dia kena salat zuhur tu, dia kena qada zuhur tu. Okey. Seperti kata kat sini, wa ma'na al-hadith annahu yulzimuhu as-salah idza kharajat 'anil waqti bi naumin aw nisyanin wa takunu qada'an. Maka jadi qada'. Wa hadha la khilaf fihi. Dan ini tidak ada khilaf padanya. Kathurat salawat as-salawat aw qallat. Sama ada salat tu banyak atau sedikit, dia kena qada' juga. Kata dia tidur lama, dia kena qada' juga. Okey. Naam. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah fi syar'ihi, wa syadda ba'dun nas fi ma zada ala 5 salawatin. Maka berbeza, syadda ba'dun nas, telah syadzlah pendapat mengatakan bahawa bila dia lebih daripada 5 salat tak wajib qada. Ada pula kalau kata dia tertidur sampai 5 salat, dia tak wajib qada. Wa huwa khilaf la yu'ba'u biha la ya'ba'u bih. Ini khilaf yang tak payah kita tengoklah, tak peduli tu saya tengok pendapat ni. Tak betul kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Qurtubi mazhab Maliki, li'annahu mukhalif nasl al-hadith, kerana dia bertentangan dengan nas hadis. Bila sebut nas maksudnya tidak ada makna lain dah, tak ada ihtimal lain, tidak ada kemungkinan lain. Okey. Naam, qultu, kata al-Imam Ibn Laqin, dia kata wajjahat hadhihi al-maqalah ala ghaltiha. Maksudnya pendapat ini dia salah kerana dia kata apa? Dia punya hujah, dia kata bahawa qada tu dia gugur apabila kena ulang banyak kali. Maksudnya katakanlah solat tu banyak kali tinggal, sebabkan ada banyak kali pengulangan dia tertinggal sebabkan tertidur tadi, maka dia tak wajib qada. Dikiaskan dengan orang haid. Orang haid kan tak wajib qada. Sebab apa? Sebab dia banyak. Kan kalau orang tu haid 7 hari, 7 hari dah 5, 35. Jadi tak perlu qada sebab masyaqqah, padanya ada kesusahan. Okey. At-taqruk al-haid. Kata Syekh, kata Imam Laqab, wal khamsu la masyaqqata 'alayha fi qada'iha bi khilafi ma zad. Tapi Syekh kata 5 waktu solat, kata tertidur 5 waktu solat tidak ada masyaqqah padanya. Wa yalzamu 'ala hadha an taqdi al-haid al-khams lintifa' al-masyaqqah wala qa'il bihi. Habis tu kalau orang haid yang sehari semalam je, macam mana nak kena qada juga. Alasan orang kata siapa tertinggal 5 kali solat tu sebab dia dikiaskan dengan orang haid. Maka kita kata balik, kalau orang haid tu sehari semalam je, kan aqallul haid al-yawm wal lailah. Kita baca dalam kitab taharah, haid paling sikit ialah sehari semalam. Jadi kalau haid sehari semalam 5 waktu je lah, maka dia kena qada juga kalau ikut pendapat yang tadi. Okey, wala yuhsi ilhaqun nas biha li'annahu la tafridha min jihatiha bi khilafi fa inna min kulli at-tahaffuz wal ihtimam fa ma'ahu darbun taqsir. Maksudnya kena qada juga. Baik. Kemudian isu kedua pula, Nabi kata la kafarata laha illa dhalik. Tidak ada kafarah melainkan itu. Maksud tidak ada kafarah baginya selain itu, maksudnya kata sini, kata Syekh, yakni annahu la kafarata laha ghaira fi'liha
waqta dzikriha. Maksudnya tidak ada kafarah baginya selain daripada perbuatan mendirikan salat saja. Okey. Maka tak perlu lagi nak kena ada kafarah lain, seperti bebaskan hamba ke, ataupun sedekah, ataupun puasa, seperti kesalahan-kesalahan yang lain. Okey. Nah, mungkin juga kata Syekh kat sini, kata sebagian ulama, maksudnya ialah tak cukup kalau kita sekadar bertaubat. Tak cukup kalau kita sekadar bertaubat. Sebagian ulama dia kena sebut macam tu. Dia tak cukup sekadar bertaubat, kamu kena solat juga. Katakanlah kita tertidur, kita dah silap Allah, dah tersilaplah kita tertidur, maka kita pun mendiri, kita pun tak solat, kita hanya bertaubat kepada Allah Ta'ala macam kesalahan yang lain. Tidak. Maksud bagi orang yang tertidur solat ni, taubatnya adalah dia kena dirikan solat. Itu kafarah dia. Itu kafarah dia. Wala annahu la yakfi mujarrad taubah bal la budda min al-ityani biha wa dhalika mardudun bi annaha kanat صباح اليوم وأبو حنيفة يجزها في هذا والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. Okey. Isu seterusnya pula yang kita boleh ambil pada hadis ni, panjanglah bincangan kat sini kan. Dia kata al-amru biqada'iha yaqtadi fi'liha 'inda dhikriha. Iaitu kita ni kena qada apabila kita teringat. Okey. فتسير طرفا لمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه. ولا شك أنه كذلك إما على الوجوب في حق من تركها عامدا فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي ولا يجب، وهذا التفصيل هو الصحيح عند الشافعية. Iaitu bila kita bila kita tinggalkan salat sebabkan tertidur, maka kita kena buat masa kita dah ingat. Okey. Masa kita ingat tu, adakah wajib kita kena buat terus-terus waktu tu ke, ataupun kita boleh tangguhkan? Kat situ muncul soalan. Soalan. Boleh tak kita tangguhkan? Katakanlah saya teringat, macam katakanlah kita bangun subuh lah, biasanya subuh terlambat. Bangun dah pukul 7.30. Kita nak kejar pergi ke pejabat. Lalu kita pun tak solat pagi tu. Dan kita lah, orang tu pun tak solat. Na'udzubillah. Kita, okay. Orang tu pun tak solat. Dia terus mandi apa semua, dia solat qada nanti waktu zuhur tu dia bawa dia qada solat ni. Boleh tak buat macam tu? Okay. Maka kata Syekh kat sini, dia kata wala syakka annahu kadhalik. Tak syak lagi. Kata Imam Munaqin, dia sebegitu. Imma 'ala al-wujub fi haqqi man tarakaha 'amidan, iaitu wajib untuk dia qadanya dengan segera apabila dia meninggalkannya dengan sengaja. Fa innahu yajibu 'ala al-fawr. Bagi orang tinggalkan salat dengan sengaja, wajib terus kena qada. Tak boleh tangguhkan. Atau 'ala istihbab fi haqqi an-na'im was-sahi wala yajib. Tetapi bagi orang yang tertidur dan terlalai, terlupa, terlupa, maka baginya hukumnya sunat untuk dilakukan segera. Okey, hukumnya sunat untuk dilakukan segera. Nah, okey. Maksudnya, okey, kalau orang tanya, Ustaz, kenapa untuk orang yang bangun tidur, yang tertidur, hukumnya sunat untuk sembahyang segera, tapi orang yang solat dia tinggalkan dengan sengaja, dia tinggalkan solat dengan sengaja, kena wajib terus qada? Okey, kerana ada dalilnya dari Nabi SAW. Nabi pernah menangguhkan. Ingat tak hadis Bilal yang satu hari, hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Bukhari pun ada.
Satu hari Nabi SAW dalam safar peperangan, saya panjang. Nabi pun masa tu naik unta. Sampai Nabi dah apa ni, naik kuda. Nabi dah terhuyung ke kanan ke kiri dah. Sehingga Abu Qatadah masa tu, Abu Qatadah yang tolong Nabi SAW, Abu Qatadah duduk sebelah Nabi yang memastikan Nabi tak jatuh daripada kuda ni. Itu saya masih ingat masa Syekh Abdullah Sa'ad ketika dia baca hadis ni menangis dia. Dia kata ya laitahu, dia kata ya laitani kuntu ma'ahu, ya laitani kuntu ma'ahu, dia kata Syekh. Alangkah bagusnya kalau aku ada bersama dengan Rasulullah ketika itu. Alangkah bagusnya kalau aku ada bersama Rasulullah alangkah bagusnya kalau aku ada bersama dengan Nabi ketika itu, tolong Abu Qatadah supaya masa Nabi nak jatuh tu dia tahan Nabi SAW. Lepas tu Nabi doakan Abu Qatadah, dia tolong tegakkan Nabi, maka Allah Ta'ala akan tegakkan dia di akhirat kelak. Allahu Akbar. Kita tak boleh tegakkan Nabi SAW, kita tak boleh tahan Nabi, tapi kita boleh pertahankan hadis Nabi SAW. Moga-moga Allah Ta'ala pertahankan kita di akhirat kelak kerana kita pertahankan hadisnya ketika di dunia ni. Sebab itulah bila apa ni, Yahya bin Ma'in meninggal, kata para ulama, dia kata aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempertahankan Yahya bin Ma'in di akhirat kelak sebagaimana dia telah mempertahankan sunnah Nabi SAW di muka bumi. Jadi kisah tu bukan ada sambung lagi lah. Kata Nabi dah mengantuk sangat dan Nabi nak sampai tu, Nabi kata siapa yang akan kejutkan kita pagi esok. Sebab dah lewat tu dah lewat, maksud dah macam dah lewat malam. Nabi terus berjalan juga sebab masalah peperangan. Sampai dah lewat malam, dah hampir nak macam dah pagi. Dah pagi maksud dah pusaka pagi, 2 pagi macam itulah. Maka Nabi kata kat sahabatnya, siapa yang malam ni nak tolong berjaga, kejut kita solat pagi besok. Solat apa? Solat subuh pagi besok. Okey, maka bila dia Rabah pun kata, akulah ya Rasulullah, dia aku buat. Maka dia duduk, dia tak baring, dia duduk dekat bersandarkan pada unta dia, pada kenderaannya. Dia duduk sekali, esok pagi sedar dah terang, Nabi yang kejutkan dia. Okey. Dia kata kenapa wahai Bilal tak kejut? Dia kata yang telah menyebabkan aku tidur ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sama telah menyebabkan aku tidur juga ya Rasulullah. Maksudnya Bilal dia berhujah macam itulah. Maksudnya ghalabani an-naum, maksudnya aku ni dikalahkan tidur, maka aku tak sengaja ya Rasulullah. Maka lepas tu mereka pun azan apa semua, tapi kemudian Nabi kata jangan solat kat sini. Ni point dia. Nabi kata jangan solat kat sini, sesungguhnya di lembah ini ada syaitan, kita pergi ke tempat lain. Maka mereka pun berpindah tempat lain, baru mereka solat subuh dengan azannya, dengan qabliyahnya, dengan iqamahnya, dengan solat jemaahnya. Solat berjemaah maksudnya sama macam solat dia ketika bukan terlupa, sama macam solat subuh yang biasa lah. Jadi hadis ini kata ulama Syafi'iyah, dia kata hadis ini dalil bahawa boleh tangguh tadi. Kan Nabi menangguhkan sebab apa? Sebab lembah ni ada syaitan. Lembah ni ada syaitan. Mungkin ada orang kata, tak Ustaz, Nabi SAW tangguhkan sebab ada syaitan. Al-Imam Ibn Mulakin kata, adanya syaitan kat situ tidaklah menggugurkan kewajipannya, tidaklah menggugurkan bahawa dia boleh ditangguhkan. Sebab adanya syaitan, apakah tak boleh solat? Adanya syaitan, boleh je solat, sah je solat, tapi Nabi tangguhkan. Maksudnya boleh menangguhkan litakhir, wala syakka hadha illa litakhir wal khujul kama dalla ala al-hadith. ولكن هل يكون لم عن التقدير أنه يجب الولورة في هذا النظر كما قال الشيخ تقي الدين لا ينتمي أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير. Maka tangguhnya Nabi tadi tidaklah menunjukkan bahawa terlarangnya menangguhkan. Okey. Nah. Dia nampak dia panjang bincang para ulama dalam masalah ni. Okey. Kemudian isu tadi.
Namun kat sini kita kena raikan juga bahawa ada pendapat misalnya Al-Hanabilah mengatakan bahawa walaupun bangun daripada tidur pun wajib kena buat dengan segera. Wajib kena buat dengan segera. Okey. Kenapa alasan? Alasan dia hadis yang sama juga. Maka dia kata alasan kenapa Nabi SAW menangguhkan ke depan, Nabi tak solat terus kat situ. Alasan ni adalah ketika itu matahari sedang terbit. Wadda'a ba'duhum bahawa matahari tengah terbit masa tu. Matahari tengah naik. Kan masa tengah naik tak boleh solat. Jadi alang-alang kita matahari tengah naik tu, kita jangan buang masa, kita jalan dulu sikit dekat depan sana baru ni. Okay, ada sebahagian pula kata tak, sebab itu Nabi menangguhkan sebab ada syaitan. Sebab Nabi melarang solat dekat tempat kandang unta. Kan Nabi kata para sahabatnya, ya Rasulullah, boleh tak kami solat di kandang kambing? Nabi kata boleh. Apakah kami boleh solat di kandang unta? Nabi kata tak boleh. Sedangkan di sisi ulama Hanabilah, dua-dua tu tak najis. Tai unta pun tak najis, tai kambing pun tak najis. Habis tu kenapa Nabi larang solat di kandang unta? Jawapan ni ialah kerana Nabi kata padanya ada syaitan. Jadi sebabkan larangan ada syaitan kat situ yang Nabi SAW tak solat. Nabi tak solat kat situ. Jadi Nabi menangguhkan bukan kerana boleh tangguh. Nabi menangguhkan kerana apa dia? Kerana ada sebab. Kerana ada sebab. Kerana ada ilah tadi. Jadi disebabkan faktor-faktor inilah. Okey. Bolehnya apa ni maka kita tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Maksudnya kena buat dengan segera. Ada ulama Hanabilah mazhab tak boleh tangguh. Kecuali kalau ada darurat betul-betul lah, tak ada air ke atau seumpama dengannya, baru boleh tangguh. Sampai Syekh Abdul Salam Asy-Syuair ketika dia huraikan hadis, dia kata kalau kamu terbangun tidur, kamu lambat bangun subuh, tiba-tiba nak pergi kerja, maka kamu tangguhkan solat subuh. Tak boleh, sebab pergi kerja tu bukan darurat. Sebab pergi kerja bukan darurat. Darurat ni nyawa, harta dan maruah, maka tak termasuk. Okey, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia lebih komentar berkenaan dengan isu boleh tangguh tak boleh tangguh. Dia kata istadalla bihi ala jawaz ta'khir al-fa'itah an waqti dhikriha idza lam yakun an taghaful wa istihana. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis tadi, kisah Nabi SAW tangguhkan salat tadi, boleh menangguhkan salat, boleh ditangguhkan salat qada tadi, boleh tangguhkan salat qada apabila waktu teringat, idza lam yakun min taghaful, kalau bukan kerana lalai ataupun bermain-mainkan, sengaja melalaikan, taghaful. Wa qad bayyana Muslim min riwayati Abi Hazim bin Abi Hurairah السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. Okey, tempat itu syaitan ada. Oleh Abi Daud, hadis Abu Daud pula, tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah. Nabi kata berubahlah kamu daripada tempat yang di mana kamu ni menjadi lalai, itu kamu tertidur lebih pada waktu subuh, kan? Wa fi raddun ala man za'ama anna al-'illah fihi kaun dzalika kana waqtul karahah. Maka dengan adanya dalil tadi tu, Nabi suruh pindah sebab itu syaitan ataupun tempat lalai, maka dengan nas ini membatalkan pendapat yang kata Nabi menangguhkan sebab matahari tengah terbit. Bal fi hadis al-bab annahum lam yastaqilu hatta wajadu harra syams. Dikuatkan lagi bahawa para sahabat ni mereka tersedar masa bila? Masa dah panas tu. Masa dah panas. Menunjukkan bahawa bukannya mereka sedar masa matahari baru nak naik. Kalau masa matahari baru nak naik, tak panas lagi. Ini kata Imam Ibn Hajar. Bal fi hadits al-bab annahu lam yastayqidhu hatta wajadu harra syams. Mereka tak bangun melainkan apabila dah panas. Wali Muslim, dari Muslim hadis Abu Hurairah, hatta darabathum asy-syams, sampai matahari memukul mereka. Itu maksudnya matahari dah panas. Wa dzalika la yakunu hatta yadhhabu waqt al-karahah. Jadi wallahu alam, yang kuat dia mazhab Syafi'i dalam bab ni. Sebab itulah fiqhul madhhab, fiqhul hadis
la yu'aridul madhab. Ingat ni. Dalil tidak bertentangan dengan madhab. Sebab kita kata madhab dan Syafi'i ni, ulama Syafi'i ni banyakkannya ialah ulama hadis dalam madhab Syafi'i. Jadi ada hadis-hadis dah dibincangkan dah. Nanti antara kitab ni Al-I'lam, saya sebab tu saya suka kitab ni, masya-Allah. Saya sangat suka kitab ni Al-I'lam Fawaid Umdatul Ahkam. Kitab ni Ibnu Daqiq Imam Mulaqqin ni, masya-Allah. Mulaqqin bawa dalil hujah bagi mazhab Syafi'i, tangguh tak tangguh. Kerana hujah ni ada dalil-dalilnya. Melainkan kalau betul-betul tak ada dalil jelas, maka nak pakai nas, tak ada masalah lah. Tapi jangan terus tuduh lah mazhab Syafi'i tak ada dalil. Okey, isu seterusnya pula. Okey, bila Nabi kata dirikanlah solat itu apabila kamu teringat. Okey, katakanlah kamu bila kamu sedar, bila kamu sedar itu dah masuk waktu asar. Kamu belum solat zuhur lagi. Sekarang nak solat zuhur dulu ke nak solat asar dulu? Okey. Nak solat zuhur dulu ke nak solat asar dulu? Kat sini berlakunya perbincangan di kalangan para ulama. Kata Imam Maliki, dia kata fihi tafsil. Dalam masalah ni ada tafsil, ada pendetailan. Bainal fadhi wal imam, antara orang yang salat bersendirian dan orang yang menjadi imam. Wal ma'mum baina an yakuna adh-dhikr ba'da rak'ah am la, fala yastamirru al-istidlal bi hadha al-hadith mutlaqan lahum, wa haythu yaqta'ha fawajada ad-dalil min annahu yaqtadi al-amr bil qada' inda adh-dhikr. ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه ومن أراد إخراج الشيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع الجدل كما قاله الشيخ تقي الدين. Jadi kat sini ialah di sisi ulama Malikiyah dia kena tengok tafsirnya. Kalau solat berseorangan, kita bangun-bangun, maka lebih baik kita meraihkan tertib. Kalau kita solat berseorangan, yang kita bangun-bangun dah pukul 5.30. Kalau kita bangun dan kita sedar, maka nak solat asar dulu ke nak solat zuhur dulu, maka kita kata kat sini menjaga tertib lebih baik kalau dia solat berseorangan. Kalau dia solat berseorangan. Namun kalau dia imam, dia sudah sedar je dah masuk waktu asar. Dia sudah sedar je dah masuk waktu asar. Maka hendaklah dia menjaga hak waktu tu dulu. Hak waktu dulu iaitu solat asar dulu. Hak waktu dulu yang dijaga, dia solat asar dulu, kemudian baru dia qada, baru dia qada zuhur. Apa dalilnya? Dalilnya ialah Nabi SAW, ingat tak Nabi tak solat ba'diyah zuhur. Satu hari tu Nabi tak solat ba'diyah zuhur kerana kedatangan banyaknya tetamu-tetamu, al-wufud, ramai tetamu yang datang jumpa dengan Nabi SAW, sampai Nabi tak sempat solat ba'diyah zuhur. Sampai masuk waktu asar, Nabi solat asar, lalu Nabi qada ba'diyah zuhur tu lepas asar. Nabi qada ba'diyah zuhur lepas asar. Jadi kat sini dalil bahawa menjaga hak waktu tu dulu pun wajib, ada juga dalilnya dalam mazhab, dalam mazhab. Okey? Ya, faham. Jadi boleh kita solat dulu. Antara saya inilah sebahagian ulama Syafi'iyah kata sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Sebab zuhur tu qada, asar tu hak waktu dulu. Maka kita jaga hak waktu dulu baru kita jaga hak asar. Okey. Ada sebahagian ni pula berdalilkan dengan hadis ketika Nabi dalam perang Khandaq. Ketika Nabi perang Khandaq kan, Nabi kata apa dia? Allah musta'an. Hadis tu
Allahu Akbar kan. Nabi sebut laknatullahi al Allahu Akbar. Ustaz nak lupa dia punya dalil dia. Lafaz salat ni maksudnya ialah semoga Allah Taala memenuhkan mulut mereka dengan api. Kerana mereka telah menangguhkan kita ini dengan melawan kita daripada salat asar, bersalat. Telah menangguhkan kita daripada salat. Maka masa itu Nabi SAW tak sempat sembahyang asar. Dah masuk waktu maghrib, Nabi sembahyang asar dulu, baru-baru Nabi solat maghrib. Bahkan sekarang riwayat kata Nabi solat asar, maghrib dan isyak sekali. Tapi Nabi sembahyang maghrib, asar, maghrib dan isyak. Asar, maghrib dan isyak. Jadi sebagian ulama kata Nabi buat ikut turutan tersebut. Jadi itu hujah bagi orang yang kata ikut turutan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Maka kalau kita rasa kalau kita sampai di masjid, kalau imam tengah sembahyang asar, sembahyang asar lah, kena zuhur kemudian. Jadi kalau kita seorang-seorang, kita ikut tertib waktu yang telah ditetapkan. Tertib waktu yang zuhur dulu, kemudian barulah asar. Okey, selesai masalah tu. Sama juga cara kita solat safar. Itu nanti kita akan bincang pada tempat lah. Solat safar, solat musafir, iaitu kalau kita nak sembahyang isyak dulu kan, nak sembahyang jamak takdim. Kalau takdim jelas, takhir. Nak sembahyang isyak dulu kan, nak sembahyang maghrib. Dekat sini dah sebahagian a'immah kata sembahyang maghrib dulu baru sembahyang isyak. Dia kata tak, sembahyang isyak dulu sembahyang maghrib. Sekarang kita jaga hak waktu dulu baru kita sembahyang maghrib. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naam, seterusnya pula wujubul qada. Isu seterusnya pula, adakah wajib bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja untuk mengqadanya? Kerana Nabi dalam hadis ini disebut, Nabi kata apa dia? Man nama anis salah, barang siapa yang nasiya salatan, man nasiya salatan au nama anha, barang siapa terlupa solat ataupun tertidur. Jadi Nabi sebut nasiya, terlupa, atau nama, tertidur. Lepas tu kat celah mana pula orang yang tinggalkan solat dengan sengaja kena qada? Kat sini perbincangan dia. Sebab itulah sebahagian kita kena jelaskan masalah ni. Memang ada beberapa pendapat fuqaha ulama dalam masalah ni. Okey, pendapat yang famous yang banyak ustaz-ustaz sunnah kita pegang, yang famous di kalangan ahli sunnah dekat Malaysia ke dekat Indonesia ke, kebanyakannya mereka mengambil pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahawa tidak ada, tak perlu qada. Sebab apa? Sebab dah hadis sebut terlupa atau tertidur. Maka Nabi tak kata sengaja. Jadi kalau sengaja ada qada, tak ada qada, tak ada maaf bagimu dah. Kamu perlu taubat saja dan banyakkan solat-solat sunat. Namun pendapat ini bukanlah pendapat majoriti ulama. Majoriti mengatakan bahawa kena qada. Majoriti ulama kata kena qada. Apa alasan dia kena qada? Dia kata sebab kalaulah orang yang terlupa dan orang yang tertidur, mereka kena bayar kafarah tertinggal salat tadi dengan mendirikannya ketika sedar. Maka apa halnya pula orang yang tinggalkan sengaja tak kena kafarah pula? Okey, itu satu. Hujah yang pertama iaitu apa dia? Kenapa pula mereka tak kena kafarah sedangkan orang yang terlupa pun kena kafarah? Orang yang sengaja tak kena kafarah pula. Itu tak kena dengan prinsip Islam. Kan? Yang kedua, mereka berhujah dengan bahasa, iaitu perkataan nasiya. Adakah nasiya itu semata-mata lupa dalam bahasa Arab, iaitu lupa yang kita terlupa? Ataupun nasiya juga maksudnya ialah orang yang meninggalkannya. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, Qul hal nunabbi'ukum apa tu? Allah musta'an. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada jalanku, maka Allah Ta'ala akan bagikan dia ma'isyatan dhanka. Okey, kehidupan yang sempit.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan dia buta. Qala rabbi, maka mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata, ya Allah, kenapa kamu bangkitkan kami ini dalam keadaan buta, sedangkan kami dahulu nampak. Kami dulu nampak ketika di dunia. Maka Allah Ta'ala qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kamu, ya datangnya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami kepada kamu, fanasitaha, nasita, kamu telah melupakannya, fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari inilah kami pun melupakan kamu, maksudnya meninggalkan kamu. Begitulah dahulu ada ayat Allah Ta'ala sampai kepada kamu, kamu telah melupakannya, kamu telah meninggalkannya. Maksud melupakan itu meninggalkannya. Maka pada hari ini kamu akan dilupakan, kamu akan ditinggalkan. Jadi berdasarkan ayat ini tadi, para ulama yang kata kena qada, ini dalilnya. Sebab nasiah tu bukan hanya semata-mata lupa. Nasiah juga boleh bawa maksud tinggalkan dengan sengaja. Hujah ini bukan datang daripada saya sendiri. Ini hujah disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dengar apa kata Imam Ibn Hajar. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامل لا يقضي الصلاة لأن الانتفاء شرط يستلزم انتفاء المشروط. Sesungguhnya ada sebahagian berpegang kepada dalil yang disebutkan dalam hadis ini, bahawa orang yang sengaja tidak mengqadhakan salat, kerana bila tidak ada syarat maka tidak ada perkara yang disyaratkan. Maksudnya syarat dia, sekarang siapa yang terlupa, syarat dia terlupa, maka yang dimasyrutkan itu, yang disyaratkan itu, syarat dia terlupa. Yang disyaratkan salat kan. Okey, salat itu kena buat apabila terlupa. Ini syarat dia kena lupa. Fayalzamu minhu anna man lam yansa la yusalli. Maka mereka kata, ini kata Ibn Hajar, maka mereka kata lazim daripada itu bahawa orang yang tak lupa maka tak salat. Wa qala man qala yaqdi al-amil, maka sebahagian pula kata hendaklah orang sengaja mengqadakannya. Bi anna dhalika mustafadu min mafhum al-khitab, kerana ia dapat daripada mafhum. Arti kata dalil ada mantuq, ada mafhum. Mantuq ni yang direct, mafhum ni yang tak direct. Fayakunu min babit tanbih bil adna alal a'la. Masya Allah, ulama Syafi'iyah hadis ni, iaitu at-tanbih bil adna alal a'la. Maksudnya sini, apa maksud dia? Iaitu peringatan kepada yang lebih rendah supaya yang ke atas yang lebih tinggi. Maksudnya macam ni. Nabi kata siapa tertidur terlupa kena qada. Kalau tertidur dan terlupa, benda yang bukan di kawalan manusia, bukan di bawah kawalan manusia, bukan kita sengaja, benda yang kita tak sengaja apa, benda yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala kata, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala, janganlah hukum kami kalau kami terlupa atau kami tersilap. Kan? Tapi itu pun kena qada. Maka al-a'la yang lebih tinggi itu kenalah kena buat, kena qada. Ini macam masa Nabi SAW wafat lah. Masa Nabi SAW wafat, Nabi kata apa? Nabi kata as-salat wa ma malakat aymanukum. Nasihat Nabi yang terakhir sebelum Nabi wafat, bukan umati. Nabi kata sebelum Nabi wafat, Nabi kata jagalah salat dan hamba perempuan kamu. Jagalah hamba-hamba kamu. Kalau orang tanya balik, kenapa Nabi suruh jaga hamba je sebelum wafat? Kenapa tak suruh jaga mak, jaga ayah, orang yang lebih mulia daripada tu? Yang inilah kita at-tanbih bil adna alal a'la, iaitu kita beri peringatan pada benda yang lebih rendah supaya yang lebih tinggi itu lebih lagi kita jaga. Kalaulah Nabi SAW kata sebelum wafat, jaga hak hamba, maka apa halnya pula hak ibu, hak guru, hak waliul amr, hak ayah, hak al-qarabah, hak teman rapat, hak keluarga? Lagi dah besar, betul tak? Agak sinilah barakallahu fiik yang dihujahkan. Li'annahu idza wajaba al-qada' 'ala an-nasi. Ini kata Imam Ibn Hajar lagi. Kalaulah diwajibkan qada' ke atas orang yang lupa, ma'a sukutil ithmi wa raf'il haraj minhu, dalam keadaan tidak tergugurnya dosa daripada mereka sebab mereka tak sengaja, dan diangkatnya kesalahan mereka
fal'amilu aula wa ad'a ba'dhum fal'amilu a'la, maka orang sengaja lebih lagi lah kena qada. Wadda'a ba'dhum anna wujub al-qada'i 'ala al-'amil yu'khadh min qawli nasiya. Dan sebahagian mendakwa bahawa diambil daripada perkataan nasiya dalam solat, ya anna nasiya yutlaqu 'ala tarki sawa'an kana 'an dhuhulin am la. Kalau perkataan nasiya itu boleh saja maksudnya diambil nasiya itu sama ada lupa kerana sengaja ataupun kerana lalai. Contohnya macam ayat Allah Ta'ala dalam Quran, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah Ta'ala lupakan mereka. Maksud mereka lupakan Allah? Lupa tak sengaja ke? Tak. Mereka lupakan Allah, mereka tinggalkan Allah, lalu Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Okey, ila akhirnya. Jadi wa yaqwi dhalika la kafarata laha, tidak ada kafarah melainkan ni, wan na'im wan nasi la ithma alayhi. Qultu wa huwa bahthun dha'if. Ibn Hajar kata wa huwa bahth, ini kajian ini agak lemah jugalah. لأن الخبر يذكر النائم ثابت وقال فيه لا كفارة له، فالكفارة قد تكون من الخطأ كما تكون من العمد. Ibn Hajar dia kata apa lagi? Kafarah boleh jadi kerana tersilap ataupun kerana sengaja. Wal qa'il min al-'amil la yaqdi lam yarid annahu akhaffa hala min an-nasi, bal yaqul innahu law syar'a lahu qada' lakana huwa an-nasi sawa wa huwa an-nasi sawa. Ibn Hajar defend pula orang yang tak boleh qada'. Dia kata kalau disyariatkan qada' bagi orang yang sengaja, maka samalah orang sengaja dengan orang yang lupa. Wan nasi ghairu ma'dzum, sedangkan orang yang lupa itu tak berdosa, bi khilafil 'amil. Wal 'amil aswa'u halan min nasi fa kaifa yastawiyan. Ini hujah yang dipakai oleh Syekh Albani rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah. Maksudnya hujah dia macam ni. Peruntukan qada ini hanya untuk orang yang lupa. Orang yang tak lupa, maka tak ada peruntukan. Orang sengaja tak ada peruntukan. Maksudnya qada ni ialah satu kelebihan untuk orang yang lupa, bukannya kelebihan untuk orang yang sengaja. Okey. Wa yumkin, dan boleh saja Ibn Hajar kata, kita kata boleh dikatakan bahawa dosa orang yang sengaja ini meninggalkan salat atau sengaja melakukan salat di luar waktunya kekal walaupun dia mengqadanya. Beza dengan orang yang lupa, maka tak berdosa. Wujubul qada' 'ala al-amr bil khata' bil awwal li'annahu qad khutiba bis salah wa tarattabat fi dhimmati dinan alayhi. Tapi Ibn Hajar sebut lagi, mungkin wajibnya, pendapat yang kata wajibnya qada' ini kerana berdasarkan dalil yang awal. Apa dia? Dirikanlah salat. Okey. Perintah dirikanlah salat tadi gugur kepada orang yang sengaja ni. Ini hujah yang ketiga lah, boleh kita katakan hujah yang ketiga bagi kena wajib qada. Bila Allah Ta'ala kata dirikanlah salat, dalil awal, hujah awal, perintah awal dirikan salat tu adakah tergugur disebabkan dia sengaja? Soalan yang timbul kan. Maka ulama-ulama Syafi'iyah, majoriti ulama kata tak gugur. Tidak gugur, maka tak boleh menggugurkan kewajipan itu sebab dia sengaja, kerana hadis yang kata kalau siapa terlupa diqada'kan kerana ditinggalkan. Ini maksudnya wujud qada' al-amil bil khitab al-awwal li'annahu qad khutiba bis salah wa tarattabat fi dhimmati daynan alayh. Apatah lagi dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Dan dikuatkan dengan hadis wa dainullahi haqqu ayyuqdah. Hutang Allah Ta'ala lebih layak untuk diselesaikan. Hutang Allah Ta'ala lebih layak untuk diselesaikan. La wadain la yasqut illa bi adaihi. Ibn Hajar kata, Imam Ibn Hajar kata, dan hutang takkan gugur melainkan kena melakukannya, menunaikannya. Fa ya'tham bi ikhrajihi laha, maka dia berdosa anil waqtil mahdhur laha wa yasqutu anil talab bi adaiha. ومن أفطر في رمضان عاملا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه. Seperti mana dia kena qada, sebagaimana orang yang buka puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja. Dia kena qada tak? Dia kena qada. Sebab dia ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khilaf para ulama. Cantik perbincangan ni. Kalau kita tengok cantik, jangan dua-dua ni hujah dia kuat. Tapi kalau tanya saya secara personal, saya kata kena qada lah Ustaz.
kena qada lah. Lebih selamat itu pendapat jumhur satu. Yang kedua dia lebih selamat. Dia lebih selamat, lebih ihtiyat, lebih berjaga-jaga dan dihutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kisah seorang lelaki kan. Ya, seorang perempuan kata, ayahku bernazar nak pergi haji. Maka apakah aku kena tunaikannya, dia meninggal tak sepatnya. Maka Nabi kata, hutang Allah lebih layak untuk dilaksanakan. Bagi sebahagian yang kata boleh qada ni, dia kata kalau dah nazar, dia tak salat baru kena qada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Jadi Imam Ibn Hajar kata, ini Imam Mulakin pula kata, berkata qadiyat. Ini qadiyat pula tadi Ibn Hajar Al-Asqalani, ini qadiyat. Ulama hadis hebat. Kalau itu syarah Sahih Muslim antara qadiyat syarah antara terbaik juga. Dia kata apa? Wa hakal Qadhi Iyad an ba'd al-masyayikh. Qadhi Iyad menukilkan daripada sebahagian masyayikh. Maksudnya nukil kata syekh ni ialah benda yang biasa. Kata syekh nukil kata syekh ni biasa. Ulama dulu dah buat. Kau bayangkan sehebat Qadhi Iyad pun menukilkan kata-kata syekh. Takkanlah Abu Asma tak menukilkan kata syekh. Dapat di sini. Kan? Anna qada' al-'amid mustafadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya qada'nya orang yang tinggalkan salat dengan sengaja itu boleh diambil daripada ucapan Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia mendirikannya apabila dia teringat. Li'annahu bighaflatihi anha wa 'amdihi kannas. Kerana sesungguhnya kelalaian dia untuk mendirikan salat. Okey? Itu seumpama orang yang lupa. Wa mata dzakara tarkahu laha lazimahu qada'uha. Bila dia teringat perbuatannya meninggalkan salat tadi, maka wajib dia mengqada'kannya. Wa hadha dha'if. Dan ini pendapat dhaif. Kama qala Syataqiyyin qala li'anna qawli fal yusalliha idza dzakaraha, dan dikatakan kalam mabnin ala ma qablahu. Ucapan dia terikat dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Wa huwa man nama 'an salat aw nasiha, itu yang tertidur ataupun terlupa. Fal dhamir dan dhamir fal yusalliha idza dzakaraha, dia mendirikannya apabila dia terlupanya, iaitu orang yang salat yang orang terlupa ataupun tertidur. Fa kaifa yahmilu 'ala dhidd an-nawm wan nisyan wa huwa dhikr wal yaqdah. Kata qadiyat pula, macam mana pula hadis ni kata untuk orang terlupa dan tertidur, macam mana pula kamu nak bagi orang yang lawan tu pula sedar? Orang yang sedar adakah terlupa? Tak lupa. Orang sedar adakah dia tidur? Tak tidur. Orang yang sengaja tinggal adakah dia lupa? Tak lupa. Jadi dia bertentangan. Macam mana dia kata qadiyat? Kamu nak bawa dalil tadi yang untuk orang lupa, kamu nak bawa kepada yang bertentangan dengan lupa tu tadi pula. Naam. Kata Syekh, "Lau kana kalaman mubtada' مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصليها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا." Kalaulah dia hanya siapa yang teringat salat, maka hendaklah dia mendirikannya. Macam tu mubtada', dia tak ada syarat. Amma qalukan nasi, ada pun orang mengatakan bahawa dia seumpama orang yang terlupa. In arada bidzalika annahu mithlahu fil hukmi fahiya da'wa. Kalau orang yang terlupa dengan orang yang sengaja itu sama, maka itu hanyalah dakwaan semata-mata, kata Syekh. Walau sahhat lam yakun dhalika mustafadan min al-lafz. Maka tak boleh kita ambil dari lafaz. Lafaz kata terlupa. Bal min al-qiyas aw min mafhum al-khitab alladhi asharna ilayh. Wa kadha ma dhakara fi ba'd min al-istinad ila qawli la kafarata illa dhalik wal kafaratu illa ma takunu min adh-dhanb wal na'im wan nasi la dhanba laha lahuma. Hujah pula, hujah yang keempat pula, dia kata orang yang kata orang sengaja kena qada juga, sebab Nabi kata la kafarata laha, tidak ada kafarah baginya. Tanya, adakah orang yang terlupa ada kafarah? Maka kata Syekh kat sini, wal kafaratu innama taqulu min adh-dhanb. Sebab apa dia kata kafarah ni bila dosa je. Wa na'im wan nasi la dhanba lahuma. Sedangkan orang yang tertidur dan lupa tak ada dosa bagi mereka. Wa innama adh-dhanbu lil 'amid la yasihhu aidan. Okey. Man nama, kalau macam tu, kalau orang yang apa
Orang yang tinggalkan dengan sengaja tak bolehlah kata dia berdosa juga. Okey. Sebab apa? Sebab kafarah tadi bukan untuk orang yang berdosa saja. Okey. لأن الكلام كلها منسوق على قوله من نام عن الصلاة أو نسيها والضمير عائد إليه فلا يجوز أن يخرج من الإرادة ولا أن يحمل لفظ ما لا يحتمله وتأويل اللفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام دال على شيء مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع. Jadi soalan Imam Qadiyat kata tak boleh kita kata untuk orang yang apa ni, yang sengaja untuk tinggalkannya untuk qada. Maksudnya tak perlu, maksudnya orang yang tinggal sengaja tak perlu qada sebab dia tak termasuk dalam hadis tadi, Nah. Dan Imam Qadiyat jawab balik, ada juga orang yang tak sengaja pun kena bayar kafarah juga. Contohnya qatlul khata', orang tu bunuh tersilap, dia kena bayar tak? Dia kena bayar diat. Dia kena bayar juga diatnya, kan? Dia nak tembak rusa, tertembak orang, ada tak denda yang kena bayar? Dia kena bayar juga denda, walaupun dia tak sengaja. Dia menunjukkan bahawa ada sahaja denda walaupun tak berdosa, tapi ada denda juga. Kan? Jadi ini hujah yang mengatakan bahawa tak semestinya bila ada kafarah tu masih kena ada dosa. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, man tarqa salata amdan fal jumhur. Ini Imam Qurtubi buat kesimpulan lah. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka jumhur mengatakan wajibnya qada. Wa fihi khilafun Rashad bin Daud wa Abi Abdurrahman Asy-Syafi'i wal ihtaju an bi awjuh. Okey, berbeza dengan pendapat sebahagian ulama sepertinya Abu Daud Al-Zahiri dan seumpama dengannya. Apa dalil ulama jumhur? Pertama sekali, telah sabit bahawa qada'nya orang yang terlupa ataupun orang tertidur ma'annuha ghairu ma'thumin, kalau mereka tak berdosa. Ini hujah saya sebut tadi lah. Maka orang yang sengaja lebih aula. Ini disebut oleh Ibn Daqiq Al-Ain. Yang kedua, berpegang pada lafaz idza dzakaraha, bila dia teringat. Dan orang yang sengaja tinggalkan salat, maka dia ingat, maka dia kena salat. Itu juga dengan umum hadis man nasiya tadi, siapa yang terlupa, maka terlupa tadi ada dua, satu terlupa tak sengaja, yang kedua lupa dengan sengaja. Yang keempat, berang pada nasiya faqara an yusalliha idza dzakaraha kafarah. Dan kafarah itu biasanya ghalibnya kebanyakan ialah ketika dosa. Okey, orang yang terlupa dan tidur tidaklah berdosa, tapi mereka kena kafarah. Kalau begitu, apatah lagi orang yang sengaja, maka lebih-lebih lagi kena kafarah. Itu yang keempat. Yang kelima, aqimis salata li dzikri. Ucapan Nabi, dirikan salat untuk mengingatiku. Dan mengingatiku maksudnya dirikan salat. Bila kamu dah teringat Allah Ta'ala, bila kamu nak kembali kepada Allah, dirikan salat. Itu yang kelima. Yang keenam, qada itu wajib kerana perintah yang awal, bil khitabil awal. Itu kena penting tu. Jumhur dia tak boleh. So apa? I'malu ad-dalil khairun min ihmaliha. Kita amalkan semua dalil itu lebih baik daripada meninggalkannya. Kaedah tu kena ingat. Lepas tu yang keenam, innal qada wajib bil khitabil awal lianna khuruj waqti ibadah la yasqut wujubuha. Kerana bila dah keluarnya waktu, taklah gugur kewajipan dia salat. Kerana wajib dia menggantikannya sebagaimana orang yang berhutang. Wallahu a'lam bissawab. Banyak lagi bincang hadis ni. Masya-Allah. Ini dekat lain, tapi kita tak perlu bawa semualah. Ana rasa itu pun cukup lah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Ana rasa ana nak berhenti kat sini. Ada tak soalan bagi admin?
Masalah ni tak ada soalan Tak ada, cukup sekadar ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.